Okey, Assalamualaikum semua murid saya daripada 6 Dinamik dan juga 6 Arif. Okey, harap kamu semua bersedia untuk mengikuti kelas sains pada hari ini. Okey, dengan tajuk bahan buangan. Mari kita mulakan. Okey, sebelum kita mulakan, minggu lepas kita dah belajar tentang pengawitan makanan. Okey, pengawitan makanan dan kita ada kaedah-kaedah pengawitan makanan. Okey, apabila kita dah ketahui tentang kaedah pengawitan makanan, jadi makanan itu adalah untuk diawet supaya tidak berlaku pembaziran. Okey, jadi bila makanan-makanan yang tak diperlukan, makanan sisa-sisa makanan kita, apa yang kita buat dengan sisa makanan kita, apa yang harus dilakukan dengan sisa makanan kita, sebab itulah kita kena belajar topik bahan buangan ni. Okey, so sebelum tu kita kena tahu dulu apa maksud bahan buangan. Jadi bahan buangan adalah bahan yang tidak diperlukan lagi dan tidak mahu disimpan. Kita dah tak mahu dia, kita tak mahu simpan dia. Okey, tak mahu dia daripada badan kita, tak mahu dia dekat rumah kita, di sekolah atau di mana-mana sahaja. Jadi kita tak perlukan dia, jadi kita perlu buang dia. Itu yang dinamakan bahan buangan. Okey, so terdapat 7 jenis bahan buangan. Okey, 7 jenis bahan buangan. Awak boleh rujuk buku teks. Okey, buku teks muka surat. Okey, muka surat 150. Muka surat 150 ada 7 jenis. Okey, ada 7 jenis iaitu plastik, logam, kaca, kertas, sisa makanan, bahan kumuh dan tinja dan juga sisa toksik. Okey, awak boleh rujuk buku teks muka surat 150 dan kita akan pergi satu persatu. Okey, bahan buangan. 7 jenis. Okey, yang pertama ialah plastik. Okey, plastik. Ini adalah bahan buangan yang paling banyak kita gunakan dekat mana-mana pun, dekat negara kita, dekat negara lain pun paling banyak kita gunakan plastik. Okey, plastik ialah bahan sintetik. Okey, ia buatan manusia, dia bukan asli diperbuat daripada petroleum. Okey, buatan manusia. Okey, jadi dia adalah bahan sintetik, pembungkus makanan, botol dan bekas yang diperbuat daripada plastik. Okey, botol plastik. Okey, pinggan plastik. Okey, ini contoh-contoh bahan buangan plastik. Okey. Seterusnya kita ada logam. Logam, contoh-contoh logam seperti besi-besi buruk, tin-tin air minuman dan juga tin susu. Ini semua contoh buangan yang diperbuat daripada logam. Okey, kedua-dua bahan buangan ini yang diperbuat daripada plastik dan logam, kita perlu buang dia di dalam tong sampah. Tong sampah recycle ini yang berwarna oranye. Pernah nampak tak tong sampah ni? Ada di mana-mana tempat, di Shopee kompleks, di mana-mana sepatutnya ada tong sampah ni. Dia ada 3 warna. So warna yang pertama ni adalah warna orange untuk dimasukkan bahan buangan plastik dan juga logam. Okey. Seterusnya kita ada bahan buangan kaca. Kaca terdiri daripada botol kaca, botol kicap, balang-balang kaca serta peralatan-peralatan kaca. Okey, dan dimasukkan ke dalam tong yang berwarna coklat. Okey, berwarna coklat. Seterusnya kita ada kertas. Kertas, contoh bahan buangan kertas adalah surat khabar lama, majalah dan juga kotak-kotak. Ini semua adalah bahan buangan yang diperbuat daripada kertas. Kita buang dia di dalam tong kita semula yang berwarna biru. Okey. Seterusnya, baru 4 ni. Seterusnya, okey, bahan buangan yang seterusnya adalah sisa makanan. Sisa makanan contoh-contohnya seperti tulang, kulit buah-buahan, hampas-hampas sayuran dan juga makanan-makanan yang telah rosak. Okey, kita tak awet dia, jadi dia mudah rosak. Jadi kita semua tak perlukan dia, dia akan jadi bahan buangan. Okey, sisa makanan, sisa tulang semua takkan awak makan, awak telan tulang kan? Mesti awak buang kan? Jadi sisa-sisa makanan tu semua kita masukkan ke dalam tong recycle yang berwarna hijau. Okey. Seterusnya, ini sisa toksik. Sisa toksik ni adalah contohnya seperti cecair kimia
bahan buangan industri, sisa pertanian, botol aerosol. Botol aerosol ni yang spray nyamuk tu cecair pembasmi makhluk perosak, cecair bateri dan juga asap kenderaan. Okey, ini yang memang banyak yang dihasilkan oleh kita semua iaitu sisa-sisa toksik. Okey, ini selalunya sisa toksik ni diletak dalam tong yang berwarna kuning ni. Ada simbol dan awak kena tahu maksud simbol-simbol yang terdapat pada tong-tong bahan sisa toksik ni. Okey, ada 4 simbol ni. Yang pertama sekali ni. Okey, yang pertama simbol yang ada tengkorak ni. Apa maksud simbol dia adalah bahan beracun dan menyebabkan jangkitan. Okey, boleh berjangkit. Okey, yang ini bahaya Kemudian yang ada bentuk api ni, ada gambar api ni, bahan mudah terbakar. Dia mudah terbakar. Okey, yang seterusnya bahan mikroorganisma berbahaya. Ini banyak yang terdapat dekat hospital-hospital semua sisa-sisa buangan daripada pesakit-pesakit semua. Ini dimasukkan di tong yang berlabel macam ni Seterusnya yang ada nampak tangan dengan tabung uji ni, ini bermaksud bahan berasid dan boleh mengakis kulit dan logam. Maksudnya ini asid yang tinggi asid yang sangat tinggi, asid yang sangat pekat lah, asid pekat. Okey, jadi dia berbahaya, mudah menghakis kulit, dia boleh mencairkan kita punya kulit dan juga bahan logam. Okey, ini tanda-tanda petanda-petanda yang perlu kamu tahu yang terdapat di dalam tong di atas tong sisa toksik. Okey, seterusnya kita ada yang akhir sekali, bahan kumuh dan juga tinja. Bahan kumuh dan juga tinja ni yang kita dihasilkan daripada badan manusia. Okey, badan manusia ataupun badan haiwan. Okey, manusia dan haiwan saja yang menghasilkan bahan kumuh dan juga tinja. Bahan kumuh ni kita punya air kencing air kencing. Tinja ni kita punya najis. Okey, dan kita punya bahan kumuh dan tinja ni diuruskan oleh Indah Water Consortium. Okey, dekat mana disalurkan ke dalam loji takungan dan dirawat. Okey, ini juga sisa bahan buangan daripada manusia. So, kita ada 7 bahan buangan 7 bahan buangan. Tolong ingat sebab sekejap lagi tugasannya kamu kena buat peta I think macam tentang ketujuh-tujuh bahan buangan ini. Okey, berserta dengan gambar. Kamu kena sertakan Okey, seterusnya buku teks juga, muka surat 152. Okey, apakah yang akan terjadi kepada bahan buangan selepas dibuang sekian lama di persekitaran kita? Yes, kalau contohlah kertas surat khabar, plastik, semua ni kamu buang. Awak buang merata-rata. Apa yang akan jadi dekat persekitaran? Apa yang akan terjadi pada bahan buangan tersebut? Okey, so ada 2 yang akan terjadi. Sama ada bahan itu akan terbiodegradasi ataupun tidak terbiodegradasi. Okey, tolong ingat macam mana nak sebut terbiodegradasi. Ingat macam mana nak sebut. Okey, so kita pergi satu-satu. Terbiodegradasi ni apa? Okey, dia akan direputkan oleh mikroorganisma dan kembali menjadi nutrien di dalam tanah. Maksudnya dia akan kembali kepada tanah. Okey, dengan bantuan mikroorganisma. Okey, seterusnya contohnya adalah seperti bahan organik seperti sisa makanan, kertas, bahan kumuh dan juga tinja. Ini adalah bahan buangan yang terbiodegradasi. Maksudnya lama-lama kalau awak biarkan dia kat atas tanah, dia akan menjadi tanah semula. Okey, sangat cepat dia akan jadi tanah semula. Okey, so contoh-contoh dia ini sisa makanan, kertas, surat khabar dan juga kumuh tu. Kamu punya tinja, kamu punya najis. Okey, so dia tak ada masalah. Kalau nak pergi buang air kat mana-mana pun dia tak lama. Lama-lama dia akan jadi nutrien, dia akan jadi masuk balik dalam tanah kan. Okey. So seterusnya kita ada bahan buangan tidak terbiodegradasi. So apa maksud dia? Tidak boleh direputkan oleh mikroorganisma. Okey. Serta boleh mencemarkan alam sekitar. Yes, ini sangat bahaya kerana dia akan mencemarkan alam sekitar dan mendatangkan masalah kepada alam sekitar kita. Okey, contohnya adalah kaca, plastik, logam dan sisa toksik. Di mana dia mengambil masa, bukan mengambil masa, dia memang tak boleh pun. Tak boleh nak jadi tanah balik. Dia akan, kalau awak tanam dia kan beribu-ribu tahun pun dia masih ada kat situ lagi. Jadi dia mendatangkan masalah lah kepada
persekitaran kita. Okey, so contoh dia kaca. Ini contoh kaca, plastik, botol plastik ni banyak kita gunakan. Tin dan juga sisa toksik. Okey? Alright, so ada dua yang akan berlaku kepada bahan buangan, sama ada terbiodegradasi ataupun tidak terbiodegradasi. Tolong ingat apa maksud kedua-dua ni. Okey? Okey, dan bezakan dan berikan contoh ya. Contoh. Okey. So, kesan penggunaan bahan tidak terbiodegradasi ni. Apa yang akan berlaku kalau kita gunakan banyak bahan tak terbiodegradasi ni? Yang pertama sekali, okey, kamu boleh rujuk muka surat 54 pula 154, sorry, 154. Kamu boleh rujuk muka surat 154 buku teks. Okey, yang pertama sekali dia akan mendatangkan masalah kesihatan. Okey, kita akan mengalami keracunan makanan akibat makan makanan dari makanan, contohnya ikan yang tercemar. Okey, dan mengalami penyakit keracunan makanan. Contoh sisa toksik tak boleh terbiodegradasi, dibuang di dalam sungai. So sungai ada ikan. So ikan makan sisa toksik tu, dalam perut dia ada toksik. So awak pula pergi tangkap ikan tu, awak makan ikan tu. So awak juga akan mengalami masalah kesihatan. Okey. Seterusnya dia akan menjadi tempat pembiakan Aedes. Okey, contoh plastik-plastik bahan buangan yang tidak diurus membolehkan nyamuk Aedes ni membiak dan menyebabkan penyakit seperti demam, denggi dan penyakit bawaan nyamuk Okey. So contohnya plastik apa nama ni, cawan plastik, botol plastik, dalam tu ada air. Okey, dia tidak boleh terbiodegradasi. Sentiasa ada di situ. Bila hujan, air akan bertakung dan menyebabkan tempat pembiakan nyamuk. Ini masalah dia. Seterusnya akan menyebabkan bencana alam. Okey, longkang yang tersumbat menyebabkan berlaku banjir kilat apabila hujan turun dengan lebat. Yes, ini yang banyak berlaku di KL, di bandar-bandar besar. Terlalu banyak penggunaan plastik, bahan tidak terbiodegradasi ni. Okay, buang merata-rata, masuk dalam longkang, longkang tersumbat, air tak boleh mengalir sebab dia tak terbiodegradasi, dia tak hancur. Jadi dia akan boleh menyebabkan longkang-longkang tersumbat. Okey, aliran sungai pun akan menjadi perlahan. Jadi ini yang menyebabkan banjir kilat. Apa maksud banjir kilat ni? Sebenarnya banjir kilat ni dia berlaku dengan sangat cepat. Okey, cepat sangat dia berlaku. Dan lepas tu dia cepat sangat surut. Ini maksudnya banjir kilat cepat berlaku dan cepat surut. Okey, cepat hilang. Okey, seterusnya apa yang akan berlaku adalah persekitaran tidak kondusif. Tak kondusif, tak selesa lah ya, tak selesa. Sampah sarap yang tidak diurus menyebabkan saliran longkang tersumbat, akan mendatangkan bau yang busuk. Awak tak selesa dengan penuh nyamuk, penuh lalat. Ini persekitaran yang dimaksudkan dengan persekitaran yang tidak kondusif. Okey? Ini kesan daripada penggunaan bahan tidak terbiodegradasi dengan banyak dan tidak ada pengurusan. Kita tak reti macam mana nak uruskan bahan buangan ini. Okey? So seterusnya kita belajar. Macam mana kita nak tolong, nak tolong menguruskan bahan buangan ni. So apakah amalan kita dalam menguruskan bahan buangan dengan cara terancang. So kita boleh tolong. Okey, amalan yang kita buat seharian boleh membantu menyelesaikan masalah-masalah tadi Yang pertama, sila bungkus bahan buangan, okey, dan diikat kemas. Okey. Semua yang kita selalu buat ni, okey, teruskan amalan ni. Jangan nak sisa-sisa makanan tu main buang aja dalam tong sampah tu, tak ada plastik, main sepah-sepah je merata-rata. So orang yang MBSP nak ambil pun macam mana nak ambil? Susah nak ambil kan? Nanti bersepah-sepah, banyak tercicir. Jadi eloklah bungkus sisa-sisa bahan buangan itu di dalam plastik, okey, dan juga ikat dengan kemas. Sekarang ni pun dah ada banyak juga plastik yang dibuat, plastik yang mudah terbiodegradasi ada banyak dah sekarang ni. Okey, seterusnya apa yang kita boleh buat adalah bahan buangan diasingkan mengikut jenis bahan sebelum dibuang. Ini
Sepatutnya setiap rumah mesti ada 3 jenis tong ni, di mana setiap tong ni diisi dengan bahan buangan yang berlainan jenis, senang untuk dikutip. Okey, senang untuk dikutip oleh MBSP dan dia memudahkan kerja lah, dan dah tahu kat mana nak hantar bahan buangan ini. Okey, ini yang kamu boleh amalkan. Seterusnya, amalkan gunakan bekas khas untuk membuang bahan buangan kimia dan sisa minyak. Yes, minyak ni dia kalau masuk dalam air, dia menyebabkan ikan dan juga kehidupan akuatik akan mati. Jadi sebelum nak buang minyak tu, isi dalam bekas. Okey, isi dalam bekas dulu, kemudian baru buang. Okey, bekas khas untuk membuang bahan buangan kimia dan juga sisa minyak. Okey, jangan main buang aja lagi masuk dalam sungai, nanti terjadi pencemaran sungai. Okey. Seterusnya, apa yang kamu buat? Bahan buangan sisa makanan boleh dijadikan baja kompos. Ini adalah baja kompos. Baja kompos ni kamu boleh tengok muka surat 157. Okey, macam mana cara-cara nak buat baja kompos ni? Jangan pula nanti ada soalan tanya apa dia baja kompos, tak tahu, kompas pula perginya. Okey, so baja kompos ni terdiri daripada dibuat daripada bahan sisa makanan. Okey, sisa makanan ni nanti adalah cara-cara dia, boleh rujuk muka surat 157 langkah-langkah untuk membuat baja kompos. Okey, tolong rujuk. Okey, sebab mungkin akan ada soalan. Soalan ni juga famous baja kompos ni. Jadi tolong semak muka surat 157 untuk ketahui lebih lanjut macam mana cara untuk menghasilkan baja kompos ni. Okey? Ini amalan yang kamu boleh buat untuk membantu mengurangkan, membantu persekitaran kita daripada terus tercemar. Seterusnya, apa dia? Satu lagi amalan yang paling penting. Okey, amalan yang banyak kita buat sekarang ni, iaitu amalan 3R. Apa dia 3R? Yang pertama sekali, reduce. Okey, reduce ni bermaksud kurangkan penggunaan bahan buangan seperti beg plastik. Ini yang banyak kita dah buat sekarang. Okey, reduce tu maksudnya kita kurangkan penggunaan dia. So, kita kurangkan penggunaan beg plastik. So, sekarang ni dah banyak dah. Kalau pergi mana-mana, kita gunakan beg kita semula. Okey, banyak dah shopping-shopping kompleks yang dah tak sediakan plastik, dan kita kena bawa beg sendiri. Okey, ataupun kalau nak pergi kantin ke, nak beli kantin kan, daripada kita guna bekas polisterin tu, kita bawa bekas sendiri. Ini yang dimaksudkan dengan reduce, iaitu kita kurangkan dia. Okey, kemudian yang kedua adalah reuse. Reuse. Okey, kadang selalunya kamu confuse apa maksud reuse dengan recycle ni. Okey, reuse ni maksudnya guna semula atau pelbagaikan penggunaan bahan buangan. Reuse ni satu contoh, satu bahan kamu guna dia untuk kegunaan lain. Contoh ni. Okey, tayar buruk. Selalunya tayar kita guna dalam kereta kan, untuk menggerakkan kereta kan. So, bila dia dah tak digunakan lagi, kita ubah dia jadi pasu bunga. Ini yang dimaksudkan dengan reuse. Okey, dia jadi kegunaan lain pula. Okey, kegunaan dia berbeza. Mula-mula diguna untuk lain, kemudian diubah untuk kegunaan lain pula. Okey, ini yang dimaksudkan dengan reuse, guna semula. Okay, last sekali adalah recycle. Recycle ni kita grind dia. Kita semula bahan buangan menjadi produk yang baru. Produk yang baru, kita grind dia. Okey, contohnya bahan kaca, dia akan jadi kaca juga. Bahan botol, dia akan jadi botol juga. Okey, tapi kita balik. Okey, kita guna, kita dia. Itu maksud dia. Kita semula bahan buangan menjadi produk yang baru. Ini selalu dibuat di kilang-kilang. Okey, di kilang-kilang kita semula. Okey. Alright. Jadi dengan amalan 3R ini, kita dapat mengurangkan longgokan bahan buangan di persekitaran kita. Ini banyak yang disebut 3R. So, amalan 3R ini sangat membantu ya. Okey, seterusnya kita kena tahu apa yang berlaku kepada bahan-bahan buangan kita ni yang telah dikutip
oleh MBSP. Apa yang berlaku dekat bahan buangan tu? Okey, yang pertama sekali bahan buangan dikutip oleh pihak pembandaran, okey, pembandaran seberang perai. Kita kan seberang perai kan? Dan dihantar ke pusat pengumpulan sampah. Yes, kita ada pusat. Setiap daerah-daerah akan ada satu pusat dia. Okey, di situ apa yang berlaku di situ, bahan-bahan buangan diasingkan di pusat pengumpulan sampah. So kalau awak dah siap-siap asing, senanglah kerja depa. Okey? Jadi kat situ depa juga akan mengasingkan. Asingkan ikut jenis lah. Okey, so ada dua jenis. Okey, bahan buangan tak boleh dikitas semula. Okey, kita pergi kat sini yang tak boleh dikitas semula. Apa yang tak boleh dikitas semula? Contoh besi-besi ke, besi-besi buruk, okey. Tak boleh dikitas semula, sisa-sisa makanan, tak boleh dikitas semula, akan dibakar dalam incinerator bersuhu tinggi. Ini incinerator, ini yang incinerator ni besar bukan kecil tau. Okey. Ini contoh incinerator yang terdapat di Melaka. Okey, di Melaka. Dekat Penang saya tak tahu, tak ada gambar lagi. So saya tak tahu ada ke tak. So incinerator ni kita bakar dia lah pada suhu yang tinggi dan sisa dihantar ke tapak pelurusan sampah untuk dilupuskan. Jadi bila dia dah bakar, jadi dia punya partikel tu boleh kecil. Okey, dia punya saiz tu akan jadi lebih kecil dan senanglah untuk nak dibuang ke dalam ke tapak pelurusan sampah untuk dilupuskan. Incinerator ni sangat mahal di mana bila dibakar tu, asap tu sebelum dikeluarkan asap tu, dia akan make sure asap yang dikeluar tu adalah asap yang baik, asap yang tidak menjejaskan kesihatan. Okey, dirawat dulu asap tu. Okey. Okey, so itu yang berlaku kepada bahan buangan yang tidak boleh dikitas semula. Bagi bahan buangan yang boleh dikitas semula, akan dihantar ke kilang pemprosesan untuk jadi bahan baru. Contoh ketulan-ketulan kertas-kertas dia jadi beg kertas baru, plastik dia jadi botol plastik baru yang lain. Okey, logam dia akan jadi tin balik, okey. Dan kaca akan jadi botol balik. Okey, dia akan pecahkan, dia akan bentuk bahan yang baru. Okey. Jadi ingat 3R, reduce, reuse and recycle. Inilah yang akan berlaku kepada bahan buangan kita. So kita kena make sure setiap tempat tinggal kita mesti ada pengurusan bahan buangan secara terancang. Okey, jangan main buang. Okey, semua benda buang kat dalam sungai, buang kat laut. Tu tak boleh jadi kita perlu amalkan ni. Okey, so itu sahaja tajuk kita untuk hari ni. Jadi kita dah habis sains bahan. Dalam sains bahan kita cuma ada 2 tajuk je, iaitu pengawitan makanan dan juga bahan buangan. Okey, jadi kita dah habis dah. Okey, dah habis dah sains bahan. Lepas ni cuti sekolah 2 minggu cuti sekolah. So naik pada cuti sekolah nanti kita akan masuk tajuk baru, iaitu gerhana. Macam apa yang berlaku semalam, gerhana bulan kan. Jadi habis cuti sekolah baru kita akan masuk topik yang baru, iaitu bumi dan alam semesta. Jadi untuk tugasan hari ini, okey, ada 3 tugasan. Okey, yang pertama sekali bina peta IT dengan tajuk 7 jenis bahan buangan beserta gambar. Okey, tolong buat peta IT cantik-cantik. Okey, berserta dengan gambar bagi peta IT kamu menarik. Okey, dan kedua, salin nota dari buku teks muka surat 159 ke dalam buku nota sains. Okey, kedua-dua tugasan ini buat dalam buku nota sains Dan kedua-dua tugasan ni jangan jangan snap gambar dan bagi dekat Telegram, tak perlu saya akan kutip nanti buku tu dan saya akan semak. Okey, so 159 iaitu ni dia. Okey. So tolong tak perlu, yang ini tak perlu lukis gambar. Yang 159 ni, buku surat 159 ni tak payah lukis gambar. Apa yang kamu perlu buat, kamu perlu salin sahaja. Okey, salin cantik-cantik. Okey. Dan tugasan yang ketiga. Okey, tugasan yang ketiga ni awak jangan risau. Kita ada banyak masa. Awak ada banyak masa nak buat. Okey, projek guna semula. Apa yang kamu perlu buat? Hasilkan satu barang yang boleh diguna semula daripada bahan buangan. Ambil gambar, bila dah siap ambil gambar. Okey, dan upload ke grup Telegram. Okey? Okey, saya bagi contoh. Apa yang perlu dibuat.
Okey, contoh tau. Ini contoh. Kalau kamu ada idea lagi menarik, lagi bagus, kamu boleh surf internet. Ada banyak lagi contoh kamu boleh gunakan. Okey, dekat buku teks pun ada contoh. Penyapu daripada, buat penyapu daripada plastik. Okey, dekat buku teks ada contoh. Pun menarik juga contoh dia ni. Okey, penyapu daripada plastik. Okey, jadi boleh juga buat. Okey, so selain daripada tu, contoh yang saya dah nak tunjukkan kat sini. Pertama sekali, ni. Okey, daripada surat khabar buat paper bag. Seterusnya, tin. Tin susu, tin Milo ni, gabung-gabung-gabung. Balutkan dia dengan kertas pembalut hadiah yang cantik. Jadi tempat letak pensel. Seterusnya, botol-botol plastik tu gunting-gunting dia ke macam mana, buat jadi sebagai gubahan bunga. Gubahan bunga, ada saya pernah nampak gubahan bunga daripada bekas telur. Tahu bekas telur, tempat yang kertas letak telur tu, boleh guna, boleh buat apa nama ni, bunga. Cantik sangat. Seterusnya, ni daripada kertas majalah. Okey, digulung-gulung-gulung dan dililit-lilit jadi bekas macam pasu. Okey, seterusnya yang kat sini ni, apa nama ni, tutup botol tu, besi tutup botol tu, dia lekat-lekat jadi frame gambar. Yang atas ni, apa nama ni, botol di bahagian atas tu dia potong, dia gunting-gunting, dia susun, dia jadikan lampu. Pandai kan? Okey, dan last kali ni paper roll tu, paper roll punya kertas kat dalam dia tu, kan? So dia cantik-cantik, diwarnakan cantik, dilekat-lekat-lekat jadi tempat letak pensel. Sangat pandai kan? Jadi saya nak kamu buat satu je. Okey, satu je, ada masa. So kalau dah buat awal, boleh terus masuk dekat grup Telegram dan saya akan ambil ini sebagai evidence, sebagai bukti PBD kamu. Okey, untuk topik sains bahan. Okey, sains bahan ada, tahu kan? Ada 6 tahap penguasaan kan? So daripada hasil kamu ni, saya akan nilai untuk apa nama ni, PBD, markah PBD. Okey, jadi itu saja daripada saya. Okey, selamat bercuti, jaga diri. Kita jumpa lagi 2 minggu. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.